Puak yang mengkhianati rakan sendiri bolehkah dipercaya? Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Mahidin mempersoalkan apakah kayu ukur atau standard yang digunakan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang untuk membuat kesimpulan bahawa ramai pimpinan PH adalah tidak beriman dan tidak bermoral. Kalau asas dia kerana dalam PH ramai dari mereka tidak beriman kerana ada pimpinan PH yang bukan beragama Islam, maka logiknya PAS sewajarnya perlu membubarkan Dewan Perhimpunan Penyokong PAS DHPP di parti tersebut kerana DHPP dianggotai para ahli yang bukan Islam. Dan jika misalnya kayu ukur yang digunakan bagi menyimpulkan bahawa ramai pemimpin PH tidak bermoral kerana kami semua adalah perasuah atau penyokong rasuah, mungkin yang dia perlukan adalah sebuah cermin muka. Katanya dalam satu kenyataan, Hanifah membangkitkan beberapa tindakan PAS sebagai kerajaan PNBN yang jauh bercanggah dengan kenyataan pimpinan PAS sendiri. Agak pelik juga dalam keadaan ramai pemimpin PH dikatakan tidak bermoral di zaman PH menjadi kerajaan, kekerapan cabutan khas judi nombor ekor PH kurangkan kepada 11 kali pada tahun 2019 dan diturunkan lagi kepada 8 kali pada tahun 2020. Tapi bila PAS yang suci dan kudus itu menjadi gomen, tebuk atap secara khianat, depa pi main naik cabut khas nombor ekor, yakni judi kepada 22 kali sindirnya. Untuk rekod, hal tersebut disahkan oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz di Parlimen pada 20 September 2021 semasa menjawab jawapan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar. Hanifah berkata ironisnya Menteri Keuangan Pakatan Harapan Lim Guan Eng yang mengurangkan cabutan judi kepada 8 kali dituduh tidak bermoral, sedangkan yang menaikkan kembali kepada 22 kali iaitu Tengku Zafrul seperti di era pentadbiran Barisan Nasional dahulu dikatakan beriman dan bermoral. Secara sinis, Hanifah berkata, setakat 15 September 2022, 22 kali lebih banyak daripada 8 kali. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang itu juga menyindir. Yang lagi ironis, ada pemimpin PAS yang suci dan kudus yang diangkat sebagai ulama parti itu pernah tuduh dan fitnah kononnya tabung haji yang Menteri Agamanya masa itu pemimpin amanah yang ikut versi Presiden PAS adalah tidak beriman dan tidak bermoral, dijual atau dikuasai non-Muslim. Tapi Mahkamah di Kelantan dan di Selangor habaq tuduhan ulama PAS yang beriman dan bermoral itu tidak betul dan tidak berasas. Hakikatnya lembaga tabung haji pada 30 Jun 2020 mempunyai aset berjumlah 78 bilion ringgit berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit, tegas Tan Sri Mahyadin Mak Yassin secara bertulis di Dewan Rakyat 14 Julai 2020. Demikian lapor bernama. Selaras dengan pelaksanaan pelan pemulihan dan penstrukturan TH, aset-aset yang kurang berdaya saing telah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas atau SPV, iaitu Urus Harta Jamaah Sdn Bhd UJSB yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Keuangan diperbadankan MKD. Oleh yang demikian, TH tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Demikian kata Mahidin ketika itu merupakan Perdana Menteri Malaysia. Mahidin berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Parit Bunta, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof yang bertanya mengenai kedudukan aset terkini tabung haji serta adakah kerajaan terdahulu telah menjual banyak aset TH dan membiarkan TH dikuasai oleh orang bukan Islam. Presiden PAS itu menuduh PH cuba menghalang perjuangan Islam yang menjadi pegangan partinya, sedangkan penentang tegar hudud MCA, MIC dan juga gerakan. PAS, kata Abdul Hadi yang pernah bertahaluf dengan pelbagai parti, mendakwa tidak pernah sesekali melanggar perjanjian yang dimeterainya dan tidak boleh diheret keluar daripada landasannya. Sedangkan dalam perjanjian bersama rakan ta'awunnya UMNO menerusi apa yang dinamakan sebagai Muafakat Nasional, PAS juga dikatakan sebagai pengkhianat. Dakwaan ini dilontarkan oleh Naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid yang berkata pengkhianatan itu berlaku semasa pilihan raya negeri Melaka dan Johor, sekaligus menunjukkan PAS tidak ikhlas untuk bersama UMNO lapor utusan online. Hak dia nak cakap apa pun dalam muktamarnya, dia lupa dia khianat UMNO bila janji tak masuk Perikatan Nasional tetapi dia sama-sama tubuhkan PN dengan bersatu. Dia tunjuk tak ikhlas bila tolak tawaran UMNO di beberapa kursi di Melaka kerana percaya BN akan kalah, katanya, seperti dipetik malam
malangnya. Yang berlaku adalah sebaliknya, PAS tidak menang walau satu kerusi pun di pilihan raya negeri Melaka. Namun Abdul Hadi dengan angkuh menegaskan PAS tidak pernah rugi dari sudut ahli, pengikut dan pemimpinnya, walaupun beberapa kali kehilangan kerusi dan negeri yang pernah dimenangi. Beliau seterusnya menggunakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat 24, 25 dan 26 sebagai sandaran hujah. Terjemahan ayat tersebut berbunyi begini: tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah memberi perumpamaan kalimah yang baik itu sebagai pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Ayat 24. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah memberi perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat 25 surah Ibrahim. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Surah Ibrahim ayat yang ke-26. Apakah yang ditanam oleh PAS selain pokok takfiri, prasangka buruk dan kebencian kaum yang melampau? Paling tidak masuk akal. PAS menerusi kenyataan timbalan presidennya, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menganggap Bersatu yang mengkhianati rakan seperjuangannya dan mandat rakyat menerusi persekongkolan tebuk atap dalam langkah syaratan 2020 sebagai berjasa besar. Pengkhianat disanjung, pihak yang dikhianati ditahmah tidak beriman dan tidak bermoral. Kebebalan apakah ini? Benarlah seperti kata Hanifah, Abdul Hadi perlu mencermin diri sendiri. Justru, bolehkah kita serahkan amanah untuk meneraju negara tercinta ini kepada parti yang dipimpin oleh puak yang mengkhianati rakannya sendiri, seterakan sekongkolnya? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.